Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nozilawati binti Zikri. Saya dari ISM Sains Matematik dengan Pendidikan. Di dalam video ini saya akan menceritakan tentang sejarah petang di dunia serta pembaharuan dalam sukan petang. Sejarah sukan petang di dunia. Sejarah sukan petang dikesan kewujudannya semenjak tahun 9000 sebelum Masihi apabila satu set bola ditemui di Turki. Satu set bola juga dijumpai di makam orang-orang Mesir pada tahun 7000 sebelum Masihi. Di zaman purba, sukan ini dimainkan oleh orang-orang Rom dan Greek. Ditanggapi bahawa orang-orang Rom merupakan orang pertama yang bawa sukan petang ke Marseilles, Perancis kira-kira 2600 tahun dahulu. Petang ialah sejenis sukan yang dimainkan di tempat lapang dan dibangunkan sejak berkurun dahulu. Sejarah yang tepat mengenainya tidak tercatat, tetapi terdapat bukti-bukti daripada cerita-cerita turun-temurun bahawa sukan ini pertama kali dimainkan di Greek kira-kira 2000 tahun yang lalu. Ianya bermula dengan mengutip ketul-ketul batu bulatan dari gunung Ganan dan dasar laut untuk bermain. Cara permainannya ialah siapa yang melontar dengan tepat dan paling jauh, dialah yang menang. Perkembangan sukan petang. Selepas itu, sukan ini berkembang ke benua Eropah ketika negara-negara Rom menakluk dan menjajah bangsa Greek. Bangsa Rom telah mengambil alih dan mempelajari cara-cara bermain sukan ini untuk beradu tenaga fizikal di pergelangan tangan dan badan kaum lelaki. Ketika bangsa Rom menakluk dunia dan negara Perancis, mereka telah menguasai dan memperkenalkan permainan ini di bahagian selatan Perancis. Permainan bola ini mendapat sambutan dan diubah suai dengan menggunakan kayu keras yang diukir menjadi bulat. Kemudian di sekelilingnya dipakukan dengan paku besi supaya bola lebih berat dan bersesuaian dengan tangan pemain. Ketika zaman pertengahan, kira-kira 400 hingga 1000 sebelum Masihi, sukan ini sangat popular sehingga ia dilarang dari dimainkan oleh orang. Kebanyakannya pada kurun ke-7, para bangsawan Perancis telah menjadikan sukan ini kebinaan mereka sahaja. Raja Louis XIV telah meletakkan peraturan permainan tersebut kepada 14 mata. Baginda telah mengisytiharkan dan memperkenalkan sukan ini di kalangan orang kenamaan dan hanya dibenarkan dimainkan di kawasan istana sahaja. Ketika zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, beliau telah mengisytiharkan semua permainan bola sebagai sukan kebangsaan bagi negara Perancis. Semua rakyat jelata dibenarkan bermain sukan ini dengan bebas. Bermula dari situ, sukan ini semakin digemari ramai dan dipermodenkan dari masa ke semasa seperti bermain dengan menggunakan peluru meriam sebagai bola permainan. Selain itu, sukan ini juga diberi nama baru seperti Bul Brirontong, Bul Legionis, Bul Cerelong dan Bul Perwangsaan. Di akhir tahun ke-10 abad ke-19, negara Perancis telah menjadi negara yang pertama di dunia yang mengeluarkan syarat-syarat tertentu bagi sukan Bul Perwangsaan. Syaratnya ialah pemain hanya dibenarkan berlari sebanyak 3 langkah sebelum melontar bola. Dengan syarat baru ini, Bul Perwangsaan menjadi kesukaan ramai dan kepopularitiannya berkembang pesat dan pertandingan sukan ini diadakan di merata negara Perancis. Ianya berlanjutan sehingga awal tahun ke-10 abad ke-20. Seterusnya, sejarah moden sukan petang. Sejarah moden sukan petang bermula pada tahun 1910 di sebuah kampung kecil di La Ciotat, Perancis. Peristiwa yang telah membawa kepada pengubahsuaian sukan ini berlaku di kawasan La Ciotat di daerah Temashen yang terletak di bahagian selatan negara Perancis. Ubahsuai ini berpunca daripada seorang pemain handalan bernama Julius Linois yang telah terlibat dalam kemalangan yang teruk.
Kedua-dua belah kakinya telah cacat. Ini telah menghalang beliau daripada bermain sukan ini seperti sebelumnya. Walau bagaimanapun, semangat dan minat beliau tidak luntur. Beliau didapati sentiasa duduk di atas kerusi roda melihat orang lain bermain sedangkan beliau sendiri tidak mungkin boleh bermain lagi. Suatu hari, ketika Linoy duduk di atas kerusi roda sambil melihat dengan asyiknya sahabat handai dan keluarganya bermain sukan bul perwansaan dengan gembira, adik lelakinya memerhati dan mendapati abangnya begitu sedih kerana tidak berkepayaan bermain sukan itu lagi. Beliau begitu simpati terhadap abangnya yang cacat, lalu menghulurkan bola kepada Jules Linoy supaya beliau cuba melontar ketika berada di atas kerusi roda. Bola berkenaan dilontarkan pada jarak dekat kira-kira 3 hingga 4 kaki. Jules Linoy didapati kebolehannya melontar bola berkenaan dengan menggunakan tenaga dari pangkal lengan dan pergelangan tangan dengan tepat sekali. Ini menyebabkan adik lelaki Jules Linoy berusaha memikirkan cara untuk mengubah sukan ini. Beliau menakar bulatan di atas tanah. Permainannya dibenarkan berdiri di dalam bulatan berkenaan. Kedua-dua peha mesti dirapatkan. Permainannya tidak perlu lagi seperti berlari seperti syarat-syarat terdahulu. Selepas itu, sahabat handai dan saudara mara telah memberi kerjasama kepada Jules Linoy. Akhirnya, sukan bul perwansaan yang diubah suai ini membolehkan Jules Linoy bermain sekali lagi dengan gembira seperti dahulu. Pembaharuan dalam sukan petang. Permainan bul perwansaan yang diubah suai ini adalah berasaskan penyertaan seramai kira-kira 50 orang peserta. Semua peserta berusaha bersungguh-sungguh untuk menjayakan sukan ini selama kira-kira 30 tahun. Pengasas sukan ini berusaha menghubungi orang-orang berpengaruh dalam bidang sukan, ahli-ahli politik, menteri-menteri, para pegawai dari semua peringkat. Akhirnya tertubuhlah Pertubuhan Petang dan Perwansaan pada tahun 1938. Pada ketika ini, para peserta bertambah kepada ratusan orang daripada semua peringkat jantina dan umur yang melaporkan diri untuk menjadi peserta. Bola yang digunakan untuk bermain pun semakin canggih kerana terdapat ahli-ahli yang mengubah suai peralatan permainan seperti bola besi campuran dan di dalamnya berongga. Ini menyebabkan permainan ini menjadi kesukaan ramai dan lebih popular daripada sebelumnya. Ketika Peperangan Dunia Kedua pada tahun 1945, permainan bul perwansaan yang telah dimodernkan ini beransur-ansur menjadi popular dan berkembang dengan cepat ke seluruh negara-negara di bawah jajahan British. Cara-cara bermain bola ini telah dibahagikan kepada 3 jenis iaitu Li Joni, perwansaan iaitu berlari 3 langkah sebelum melontarkan bola, petan yang popular sehingga kini. Kini, sukan petan adalah suatu sukan yang digemari hampir di semua negara di Eropah, Amerika dan Asia. Kepopularannya sangat ketara di negara Perancis, Switzerland, Belgium, Jerman Barat, Venezuela, England, Holland, Spanyol, Sweden, Kanada, Tunisia, Algeria, Maghribi, Madagaskar dan lain-lain. Di Asia, Thailand mendahului negara-negara lain. Negara Thailand adalah negara di Asia yang pertama dan yang ke-9 dan ke-17 di dunia yang menjadi ahli persekutuan sukan petang FIPJP. Negara jiran Malaysia yang juga bermain sukan petang ini adalah seperti Vietnam, Cambodia, Republik Laos, Myanmar, Jepun, Singapura, Indonesia dan Hong Kong. Seterusnya adalah sejarah sukan petang di Malaysia. Sukan petang diperkenalkan di negara Malaysia pada tahun 1987 oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk berkhidmat sebagai satu acara sukan untuk orang kurang upaya. Pada pertengahan tahun 1989, YM Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz yang dipertua angkasa memperkenalkan sukan ini kepada koperasi di Malaysia. Selepas beberapa bulan diperkenalkan, sukan petang telah dirasmikan sebagai salah satu acara sukan negara. Upacara perasmian telah dilakukan oleh Menteri Belia dan Sukan pada masa itu, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak pada tanggal 22 Mac 1990 yang bertempat di Jalan Padang Timur, Petaling Jaya. Pada tahun 1993, permainan petang telah diiktiraf oleh Kementerian Belia dan Sukan sebagai salah satu acara sukan baru. Seminar untuk sukan ini telah diadakan di Universiti Malaya pada 24 April 1994 di bawah anjuran Kementerian Belia dan Sukan.
Sejak permainan petang ini dibawa masuk ke negara Malaysia, angkasa telah memainkan peranan dalam memperkenalkannya. Antara usaha-usaha yang telah dijalankan oleh angkasa ialah dengan mengadakan demonstrasi permainan petang di seluruh negara dari semasa ke semasa atas permohonan persatuan-persatuan sukan, kelab atau rekreasi. Seterusnya mengadakan kursus khas permainan dan peraturan-peraturan petang. Kursus ini dibiayai sepenuhnya oleh pihak angkasa. Selain itu, pihak angkasa menganjurkan kejohanan petang antara koperasi peringkat negeri dan peringkat kebangsaan sempena perayaan Hari Koperasi Antarabangsa setiap tahun. Pertandingan ini telah dimulakan sejak tahun 1990 dan yang terakhir mengambil bahagian dalam pertandingan petang antarabangsa khasnya jemputan Singapura setiap tahun. Seterusnya saya akan menerangkan tentang peralatan-peralatan yang digunakan dalam sukan petang. Terdapat 6 peralatan yang digunakan, antaranya adalah bol atau bola petang, jack, gelung, kain, beg dan tip pengukur. Peralatan yang pertama ialah bol. Bol berbentuk bulat dan diperbuat daripada logam serta berongga di bahagian dalam. Bol mempunyai garis pusat antara 70.5 mm hingga 80 mm. Beratnya antara 650 gram hingga 800 gram. Bol ini mempunyai jenama tertentu, angka penunjuk berat dan nombor siri tertera padanya. Bol yang digunakan dalam pertandingan mestilah yang telah diluluskan oleh Badan Antarabangsa FIPJP atau Persekutuan Petang Kebangsaan PPM. Berikut merupakan contoh gambar bol yang menunjukkan jenama, angka penunjuk berat dan nombor siri yang tertera padanya. Seterusnya, peralatan yang kedua adalah jack. Jack berbentuk bulat tetapi diperbuat daripada kayu keras. Jack mempunyai garis pusat antara 25 mm hingga 35 mm. Jack ini boleh diwarnakan tetapi warnanya mestilah boleh dilihat dengan jelas di atas permukaan gelanggang. Peralatan yang ketiga adalah gelung. Gelung berdiameter 50 cm, diperbuat daripada plastik. Gelung digunakan sebagai penanda kedudukan semasa pertandingan. Peralatan yang seterusnya adalah kain dan beg. Kain digunakan untuk membersihkan bol semasa pertandingan, manakala beg pula digunakan untuk menyimpan bol atau bola petang. Peralatan yang terakhir adalah tip pengukur. Tip pengukur meliputi alat seperti tip measure, telescopic measure dan tip gauge. Tip ini digunakan untuk mengukur jarak bol yang terdekat dengan jack. Komposisi permainan dalam petang. Terdapat 3 komposisi dalam permainan petang. Jom kita kenali. Yang pertama adalah triple atau berpasukan. Dalam kategori ini, terdapat 6 pemain iaitu 3 pemain melawan 3 pemain. Setiap pemain akan menggunakan 2 bos setiap seorang. Yang kedua pula adalah double atau beregu. Ianya merupakan perlawanan secara beregu iaitu 2 pemain melawan 2 pemain. Untuk permainan double, setiap pemain akan menggunakan 3 bos bagi setiap seorang. Yang terakhir adalah single. Perlawanan kategori single melibatkan 2 orang pemain yang melawan satu sama lain iaitu 1 pemain melawan 1 pemain. Dalam kategori ini, setiap pemain akan menggunakan 3 bos dalam permainan. Teknik-teknik yang terdapat dalam permainan petang. Cara pegangan balls yang betul. Terdapat 4 cara pegangan balls yang betul. Yang pertama, menggunakan 4 jari tanpa menggunakan ibu jari. Yang kedua, menggunakan 5 jari dengan sokongan ibu jari di sisi tepi. Yang ketiga, menggunakan 5 jari dengan sokongan ibu jari di sisi depan. Yang keempat, menggunakan 5 jari dengan sokongan ibu jari di sisi belakang. Seterusnya, posisi bermain petang.
Terdapat dua posisi dalam permainan petang. Yang pertama, kedudukan berdiri. Yang kedua, kedudukan mencangkung. Seterusnya, kedudukan kaki semasa bermain petang. Terdapat 3 jenis kedudukan kaki yang perlu dipatuhi dalam permainan petang ini. Yang pertama, kaki kanan sedikit ke hadapan, kaki kiri sedikit ke belakang ikut keselesaan masing-masing. Yang kedua, kedudukan kaki sama atau selari. Yang ketiga, kaki kanan ke hadapan, kaki kiri ke belakang tetapi sedikit terbuka. Nota-nota penting untuk pemain-pemain petang. Yang pertama, tidak memijak gelung dan berada dalam bulatan. Yang kedua, posisi kaki mengikut kesesuaian atau keselesaan pemain. Yang ketiga, selepas baling bola, selagi bola belum jatuh ke tanah, kaki tidak boleh diangkat. Jika diangkat, akan dikira batal. Jenis balingan. Terdapat 2 jenis balingan iaitu pointing dan shooting. Pointing adalah baling bol sedekat yang mungkin dengan jets bagi memperoleh mata. Manakala shooting pula ialah menyingkirkan bola pihak lawan yang berdekatan dengan jet. Terdapat 3 teknik pointing iaitu lontaran rendah, rolling, lontaran sederhana, half lock dan lontaran tinggi, full lock. Ketiga-tiga teknik tersebut boleh digunakan dalam posisi berdiri atau duduk. Lontaran rendah, rolling. Lontaran rendah adalah lontaran yang landai. Bola yang dilontarkan menggunakan teknik lontaran rendah akan bergolek ke arah target. Lontaran sederhana, half lock. Lontaran sederhana dilakukan dengan melambung sedikit bola. Tapak jatuhan bola menggunakan teknik lontaran sederhana ini akan berada di hadapan sedikit berbanding tapak jatuhan bola yang menggunakan teknik lontaran rendah. Lontaran tinggi, full lock atau high lock. Lontaran tinggi pula dilakukan dengan melambung bola dengan tinggi. Dengan teknik ini, bola akan jatuh berdekatan dengan target atau jack dan golekan bola hanya sedikit atau tidak bergolek langsung. Teknik shooting. Terdapat 4 teknik shooting, antaranya adalah shooting golek, rolling shooting, shooting jatuh sebelum, shooting tepat, shooting tepat gantian. Shooting tepat dan shooting tepat gantian diberi istilah sebagai ball to ball. Seterusnya, score sheet. Ini adalah contoh kertas score sheet. Score sheet ini perlu direkod oleh setiap pasukan. Untuk makluman, markah rasmi score sheet yang diambil kira oleh penganjur ialah rekod pasukan dan menjadikan scoreboard sebagai rujukan dan tontonan pemain dan penonton sahaja. Jika terdapat bantahan ataupun isu, penganjur akan merujuk kepada score sheet sahaja. Setiap pasukan lawan menggunakan bola yang berlainan jenis. Sebagai contoh, pasukan A menggunakan bola bergaris 2 manakala pasukan B menggunakan bola bergaris 3. Untuk contoh, selepas permainan berakhir, kita dapat melihat bahawa bola bergaris 2 dekat dengan bola jack dan yang lain agak jauh. Jadi pasukan itu mendapat 1 markah. Dalam pertandingan sebenar, jika kedua-dua bola pihak lawan berdekatan dengan bola jack dan tidak dapat dipastikan oleh pemain sendiri, mereka perlu memanggil arbiter untuk mengukur menggunakan alat pengukur jarak seperti tape measure, telescopic measure, caliper dan tape gauge untuk mengukur bola yang terdekat dengan bola jack. Pada akhir permainan, pasukan yang mendapat 13 mata adalah pemenang. Untuk penyediaan score sheet
Sebagai contoh, kita dapat lihat bahawa pasukan AI pada leg pertama mendapat 3 mata kerana pada pusingan pertama ketiga-tiga bola mereka dekat dengan bola Jack berbanding dengan pasukan Faizah. Kemudian pada leg kedua, pasukan Faizah mendapat 2 mata kerana 2 bolanya berdekatan dengan bola Jack berbanding kumpulan AI. Pada leg ketiga, kita dapat lihat bahawa kumpulan Faizah bertambah kepada 2 mata kerana 2 bolanya berdekatan dengan bola Jack berbanding pasukan AI. Pada leg keempat, pasukan Faizah bertambah pada 1 mata kerana 1 bolanya berdekatan dengan bola Jack berbanding kumpulan AI. Pada akhir sekali, setiap pasukan perlu menunjukkan setiap scoresheet dan mendapatkan pengesahan setiap pasukan serta mendapatkan pengesahan arbiter bagi pengesahan scoresheet. Undang-undang dalam permainan petang. Terdapat 41 artikel yang terkandung dalam undang-undang dalam permainan petang. Ia terbagi kepada 5 bahagian. Yang pertama, peraturan am. Kedua, tata cara permainan. Ketiga, pergerakan bola. Keempat, mata dan pengukuran. Kelima, disiplin. Dalam peraturan am, artikel 2A, kriteria bola yang diluluskan. Permainan ini perlu menggunakan bola yang diluluskan oleh FIPJP dan memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, bola mestilah diperbuat daripada logam. Kedua, garis pusat bola mestilah antara 7.05 cm hingga 8.0 cm. Berat bola mestilah antara 650 gram hingga 800 gram. Tanda pengeluar dan berat hendaklah tertera di atas bola dan sentiasa dapat dilihat dengan jelas. Keempat, bola sama sekali tidak boleh dibuat sebarang bentuk pengubahsuaian ke atasnya selepas pengeluarannya disahkan oleh pengeluar yang diberi kelulusan. Walau bagaimanapun, nama pemain, logo, akronim atau inisial boleh diukir di atasnya. Dalam pergerakan bola, artikel 21, tempoh masa melontar bola. Bila Jack telah dilontar, pemain mempunyai 1 minit untuk membaling bola. Masa giliran 1 minit dikira sebaik sahaja bola sebelumnya atau Jack berhenti. Jika poin terpaksa diukur, masa 1 minit dikira bermula sebaik sahaja pengukuran tamat. Peraturan yang sama juga adalah dipakai bagi balingan Jack selepas tiap-tiap end. Pemain yang tidak mematuhi peraturan ini boleh dikenakan denda seperti di bawah artikel 10. Dalam mata dan pengukuran, artikel 28, menggerakkan bola atau Jack. Pemain atau pasukan akan kehilangan mata jika pemain menggerakkan atau mengubah kedudukan bola atau Jack semasa pengukuran sedang dijalankan. Jika semasa pengukuran, pengadil mempunyai kuasa untuk mengubah atau menggerakkan Jack atau bola pemain. Dalam tata cara permainan, artikel 6, memulakan permainan dan peraturan berkaitan bulatan membalik. Pemain-pemain mesti melakukan undian untuk menentukan pasukan mana yang akan memilih gelanggang dan membaling Jack. Jack hendaklah dilontar di gelanggang yang berkenaan setelah gelanggang ditentukan oleh pihak penganjur. Pasukan tidak boleh bermain di gelanggang berlainan tanpa kebenaran pengadil. Mana-mana ahli pasukan yang memenangi undian akan memilih tapak mula dan melakar 1 bulatan membaling yang saiznya cukup untuk seorang pemain berdiri dengan kedua-dua belah kaki di dalamnya. Walau bagaimanapun, diameter bulatan tidak boleh kurang daripada 35 cm dan tidak lebih 50 cm. Seterusnya, apabila gelung ada disilakan, ia hendaklah mempunyai diameter 50 cm. Bulatan membaling hendaklah dilakar sekurang-kurangnya 1 meter daripada apa-apa halangan dan 1 meter daripada kawasan larangan bermain. Untuk pertandingan di gelanggang terbuka, bulatan mestilah sekurang-kurangnya 2 meter daripada bulatan lain yang sedang digunakan. Pasukan yang membaling Jack mestilah memadam semua bulatan lama yang berdekatan dengan bulatan baru yang hendak digunakan. Kawasan dalam bulatan boleh dibersihkan sepenuhnya daripada batu-batu dan sebagainya semasa end berjalan, tetapi perlu dikembalikan kepada keadaan asalnya selepas end tamat atau sebelum melontar Jack untuk end yang seterusnya. Bulatan membaling tidak dikira sebagai kawasan larangan bermain. Kedua-dua belah kaki perlu berada di dalam bulatan tersebut tanpa menyentuh garisan dan tidak boleh dikeluarkan atau diangkat sehinggalah bola yang dilontar tadi mencecah gelanggang. Anggota badan lain juga tidak dibenarkan menyentuh permukaan gelanggang di luar bulatan tersebut. Pemain yang cacat anggota adalah dibenarkan memasukkan hanya sebelah kakinya sahaja ke dalam bulatan tersebut. Pemain OKU yang menggunakan kerusi roda mestilah memastikan salah satu rodanya berada di dalam bulatan dan di bahagian tangan yang membaling.
tidak semestinya pemain yang melempar jack yang akan melemparkan bola pertama. Dalam disiplin artikel 41 komposisi dan keputusan juri, mana-mana kes yang tidak dinyatakan di dalam peraturan ini boleh dikemukakan kepada pengadil dan pengadil akan merujuk kes tersebut kepada jemaah juri. Juri pertandingan hendaklah terdiri daripada 3 orang hingga 5 orang. Keputusan juri untuk kes-kes sedemikian adalah muktamad. Dalam kes juri yang tidak dapat membuat kata sepakat, keputusan ketua juri adalah muktamad. Seterusnya adalah kebaikan yang didapati dari permainan petang. Permainan petang dapat melahirkan semangat kerjasama, persefahaman, toleransi dan sabar apabila menghadapi pihak lawan. Hal ini kerana dalam permainan petang, pemain boleh berbincang sesama sendiri dan selepas melakukan pergerakan. Faktor usia dan kekuatan tubuh badan tidak menjadi ukuran untuk bermain petang. Semua peringkat umur boleh menguasai sukan petang dengan baik. Dari segi kos pula, permainan petang merupakan one-time investment kerana bol hanya perlu dibeli sekali seumur hidup. Dan yang terakhir adalah pendapat kami untuk mengembangkan lagi sukan petang. Yang pertama adalah dengan mengadakan bengkel asas permainan petang untuk meningkatkan kemahiran dan bakat pemain yang berpotensi untuk bersaing di peringkat yang lebih tinggi seperti peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Yang kedua adalah dengan mengadakan pameran tentang sukan petang supaya dapat menarik minat masyarakat